Bismillahirrahmanirrahim. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العظيم. فأعرضوا maka mereka berpaling ingkar. Fa'arsalna alaihim sailal arim, lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain, dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan dua kumpulan kebun yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit buahnya. Zawatai ukulin khamtin, zawatai dua kumpulan kebun, ukulun khamtin yang berisi dengan pohon-pohon yang pahit, wa aslin dan pohon-pohon yang jarang berbuah, wa syai'in min sidrin qalil serta sedikit pohon-pohon berdara. Zalika jazainahum bima kafaru, demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, sebenarnya kami tidak menimpakan balasan demikian melainkan kepada orang-orang yang sangat kufur. Ayat sebelum ni menyatakan kepada kita dahulu dua tamadun yang berasaskan iman dan takwa. Tamadun Nabi Daud, tamadun Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Mereka bersyukur kepada Allah atas kurniaan Allah yang diberi kepada mereka yang luar biasa. Kemampuan memahami bahasa, kemampuan menggunakan kemudahan semula jadi, kemudahan angin untuk bergerak ke mana-mana, dan menjadikan rakyat semuanya akur kepada kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kemudian Al-Quran pula menyatakan suatu tamadun yang salah, tamadun yang dibina di atas asas yang salah, tidak berasaskan iman, iaitu tamadun Sabak, Mamlakatus Sabak, kerajaan Sabak. Kerajaan ini telah diberi kepada mereka, telah dikurnia Allah kepada mereka kemampuan membina sebuah empangan besar, namanya empangan Ma'rib. Empangan yang terletak di antara dua gunung. Kemudiannya di kiri kanan ini tumbuh-tumbuhan, ladang-ladang yang besar di kiri kanan. Tapi ladang mereka ini hanya untuk seketika sahaja, kerana mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian empangan ini pecah sehingga kampung-kampung mereka karam dalam air takungan. Empangan yang pecah itu mereka karam di dalamnya. Kemudian tempat ataupun kebun yang dahulunya menghasilkan buah-buahan yang cukup enak, cukup baik hasilnya, mereka kaya dengan hasil kebun mereka, bertukar menjadi satu kebun yang hanya ditumbuhi hutan dan buah-buah yang pahit dan sedikit saja pokok berdara, wa syai'in min sidrin qalil, sedikit saja daripada pokok berdara. Itulah balasan mereka. Wa hal nujazi illal kafur, tidakkah Allah Subhanahu wa taala menimpakan balasan kepada orang-orang yang sangat kufur. Mereka ini sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut sebelum ini ada beberapa unsur yang menandakan sesebuah tamadun itu benar tamadun. Pertama, tamadun ini hendaklah berasaskan iman dan takwa, dan yang kedua dilihat daripada keadaan hidup rakyat, sama ada mereka itu sudah mencapai matlamatnya, iaitu cukup makan.
cukup makan dan boleh hidup mewah dengan rezeki yang dikurnia Allah kepada mereka. Dan yang kedua, kedudukan ekonomi mestilah kukuh. Jika tidak, maka kedudukan ekonomi menjangkiti melahirkan penyakit-penyakit dalam masyarakat, penyakit akhlak terutama sekali, penyakit akhlak, sama ada akhlak terhadap Allah, terhadap pemimpin dan sebagainya. Ini disebabkan kedudukan ekonomi yang lemah. Kemudiannya yang ketiga, tanda sesebuah negeri itu tamadunnya baik, hubungan kemasyarakatan, hubungan antara kumpulan-kumpulan dalam masyarakat, hubungan kemasyarakatan juga baik, kukuh. Dan yang ketiga, anzimatul hukmi, politik, sistem pemerintah, sistem pemerintah yang membela rakyat, yang membantu rakyat. Sistem ini satu sistem. Jadi sistem yang kelima ke yang keempat ke hasil dipanggil projek-projek ilmiah dan pembangunan juga dilihat. Semuanya ini menjadi ukuran bagi menentukan sama ada sesebuah negara itu tamadunnya sudah tercapai ataupun tidak tercapai. Jadi apa yang kurang pada kerajaan Sabak ini, kurangnya akhlak. Mereka tidak berakhlak. Sepatutnya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab itu mereka akan dikurniakan oleh Allah lamanya usia tamadun, usia empangan mereka, lamanya hidup mereka dalam keadaan mewah seperti yang kita sebutkan ataupun yang disebutkan di dalam ayat. Katanya, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka berpaling ingkar. Ingkar kepada siapa? Ingkar kepada Allah. Bagaimana ingkarkan kepada Allah? Dia boleh lihat pada banyak perkara ingkar kepada Allah. Mereka tidak taat kepada perintah Allah, larangan dan suruhannya. Mereka tidak memenuhi syariat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkarkan ciptaan itu datangnya daripada Allah, bukannya ciptaan mereka sendiri tetapi anugerah Allah. Ini semua namanya ingkar. Manusia diwajib mengenali Allah. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala ialah dengan memberi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan alam ini, hatta manusia ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu akur. Jika kita datang daripada Allah, perlu kita akur bahawa kita telah diciptakan oleh Allah dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa sawwarani wa ahsana khalqi wa khuluqi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku dan mencipta dan memperbaiki, mengelokkan kejadianku dan akhlakku. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, Allah yang sebaik-baik pencipta. Kali ini datangnya daripada ajaran Allah dan disuruh kita akui perkara ini. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa sawwarani. Segala puji bagi Allah yang mencipta dan memberi kepada kita rupa yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini tak serupa, tak sama antara satu dengan lain. Semuanya cantik. Dia tidak jadikan sama seperti ikan kembung. Semua sama. Dia tidak jadikan kita ni macam burung gagak. Serupa. Marilah burung gagak di mana-mana pun sama saja gagak. Kita tak boleh nak kategorikan dia ini A, B, C. Tak ada. Sama saja. Manusia kalau dia buat sama macam tu, Allah, anak dia lari, dia peluk orang lain, dia peluk ibu orang lain, dia peluk macam-macam sebab dia serupa. Kita pun anak kita tak kenal anak kita dengan anak orang. Tak kenal. Bahayanya, tapi kita tidak macam tu. Tidak macam tu. Kita kenal anak kita. Kita kenal pergi mana-mana pun. Demikian juga anak-anak dia kenal mak dia kenal bapak dia kenal keturunan dia. Nikmat ini, nikmat wasawwarani.
wa sawwarani, dan dia telah menciptakan rupa kita. Rupa manusia tidak seperti rupa yang lain-lain. Tak ada makhluk Allah yang dijadikan rupanya seperti rupa manusia ni, tak ada. Yang lain-lain semuanya bertukar. Kita tak boleh bezakan antara satu dengan lain. Fa'aradu, hakikat ini semuanya manusia berpaling tadah, ingkar. Dengan sebab ingkar itu tamadun mereka runtuh, ingkar. Banyaknya maksiat dalam sebuah negara artinya ingkar. Tamadun akan runtuh bila-bila masa saja. Akhlaknya buruk akan runtuh, tamadun itu akan runtuh. Kita bina tidak atas dasar Allah, atas kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manusia sentiasa terdedah kepada malapetaka. Malapetaka banyak, malapetaka. Anak derhakakan mak bapak, tak balik ke rumah, derhaka, bala sebenarnya. Rakyat derhakakan pemimpin, bala kepada rakyat sendiri, bala kepada pemimpin. Apabila rakyat membuat suatu tuntutan, kemudian mereka berkelahi, berperang, bila akan selesai? Kita lihat contoh beberapa buah negara sekarang ini sedang mengalami masalah yang tak tahu bila akan selesai. Mesir, Suria, Tunisia, ini malapetaka yang menimpa akibat daripada derhakakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, segala apapun bentuk tamadun, sama ada bentuk tamadun dalam rumah yang kecil, juga akan ditimpa penyakit. Apabila ditimpa penyakit ingkarkan Allah Subhanahu wa taala, keluarga ini akan ditimpa malapetaka yang lebih besar lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Derhaka, ada lagi yang tidak derhaka, barang-barang hilang, rumah masuk pencuri lagi, kemudiannya kerugian pada tiap-tiap bulan 2-3 kali kita kena baiki kereta, baiki rumah, kena baiki pai air, kena baiki lampu air. Ini semuanya namanya malapetaka. Satu saja pun kita sudah berat untuk memikulnya. Satu. Tapi jika bertalu-talu maka lebih berat lagi. Lupakah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan contoh tamadun yang runtuh akibat daripada i'rad, fa'aradu, berpaling tadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Kita perbaiki apa tanggungjawab kita terhadap Allah. Betulkan sembahyang kita, betulkan puasa kita, betulkan akhlak kita, betulkan akidah, betulkan syariat. Betul, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hidup kita, sisa usia kita akan menjadi lebih baik. Dunia ini yang kita cari, yang kita rebut, Quran sifatnya mata'un qalilun. Mengapa kita berpaling daripada Allah? Kerana kita kejar dunia. Dunia ini mata' ni satu kesenangan yang sedikit, kesenangan sekejap saja. Kesedapan. Tengok, benar-benar yang senang di dunia ini dia berakhir dengan buruk. Makan minum berakhir dengan buruk. Sedap makan, sedap minum, tapi apakah jadi selepas itu? Tak ada benda pun, benda buangan. Barang yang kita pakai, kemewahan yang kita guna, rumah kita semua sekali, barang ini illa zaid, dia akan hilang, musnah. Tinggal lagi masa saja yang akan menentukannya. Kadang-kadang dia musnah selepas kita pergi. Tahan juga, boleh tahan. Kadang-kadang rumah runtuh sebelum kita mati lagi. Kereta kita sebelum daripada kita mati lagi dia dicuri orang, rusak, musnah. Makan minum senang, benarlah. Kadang-kadang pakaian kita sengaja kita musnahkan, padahal dia tidak musnah lagi. Boleh pakai lagi, tapi kita rasanya barang ni dah pakai 2 tahun dah cukup lah. Padahal boleh pakai 10 tahun. 10 tahun boleh pakai. Musnah sebelum kita benci dia, sebelum Allah musnahkan dia, kita lebih awal tak sukakannya. Inilah nikmat dunia. Oleh demikian, carilah sesuatu yang boleh kekal. Yang boleh kekal hanya akhirat. Yang boleh kekal syariat Allah. Yang boleh kekal ialah sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aradu, lalu mereka berpaling ingkar. Fa'arsalna alaihim sailal arim, lalu kami hantar kepada mereka banjir yang membinasakan. Hantar banjir, habis, selesai, musnah, habis. Segala tanaman, rumah tangga, ternakan, habis, hancur, musnah. A'radu,
Sebabnya berpaling engkar. Tak ada siapa yang salah dalam perkara ini selain daripada manusia sendiri, ampunnya sendiri yang tidak mengikuti sunnah dan peraturannya. Sunnah dan peraturan Allah Subhanahu wa taala perlu dikawal, perlu dijaga, kerana sunnah ini akan menentukan keselamatan kita, barang-barang kepunyaan kita. Sunnah. Bila sebut sunnah ni kerap-kerap kali kita sebut, orang pun tak faham sebenarnya sunnah. Sama juga akidah. Bila sebut akidah, apa makna akidah? Sunnah, apa makna sunnah? Sunnah ni mudah saja nak fahamnya, peraturan. Peraturan yang sebenarnya yang ditunjuk oleh Allah dan yang diamalkan oleh Nabi, itu sunnah Nabi. Sunnah tak boleh musnahkan. Tak boleh musnahkan walaupun kecil. Tak boleh. Kita yang kita minum, yang kita air teh lah kita kata, dia ada sunnah dia. Ada sunnah, jangan tukar sunnah ini. Air teh jangan tukar, dia musnah. Dalam air teh kita letak sikit belacan dalam tu, musnah, tidak jadi teh lagi dah, tak ada lagi. Padahal belacan ni dia menambahkan selera makan kita. Tak ada selera kalau dalam air teh tambah belacan. Bunyi pun dah menjadikan kita ngeri. Air teh masuk belacan, tak boleh terima sama sekali. Ini sunnah. Mana boleh kita terima apabila sunnah yang ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala kita musnahkannya dengan, kalau dalam istilahnya, dengan bid'ah. Dengan satu perkara yang bukan hakikatnya, bukan perkaranya. Macam tu. Bid'ah dalam ibadat mestinya 100% sunnah Nabi, tapi kita ubah sikit, kita tukar sikit. Macam tadilah, bila kita tukar, dia tidak jadi lagi satu amalan yang betul. Tak betul lagi disebabkan bid'ah itu. Kita bayangkanlah kita banyak makan, sakit perut, dia tak ikut sunnah tu. Tak ikut sunnah tu. Ada benda-benda yang dimasuk dalam tu, benda perkara-perkara yang bukan aslinya sesuai dengan manusia. Tidak. Iaitu kita rasa boleh terima sikit, tapi bila punya kandungan-kandungan dalam itu bukan daripada perkara yang sebenarnya, kita anggap perkara itu memangnya salah dan tidak boleh dibetulkan sama sekali. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain. Kami tukarkan dua kebun mereka dahulu dengan dua kumpulan kebun yang lain. Kebun mereka dulu di kiri dan di kanan, dua kebun yang membanggakan mereka dan menambahkan hasil pendapatan rakyat di negeri Sabak. Di negeri Sabak pada ketika itu, di Yaman lah. Yaman. Tapi oleh kerana tak ada dah, barang-barang ni tak ada, dimusnah oleh Allah, tinggal sejarah sajalah. Di jannataini ditukarkan dengan dua buah kebun yang lain, zawatai ukulin khamtin, yang mempunyai rasanya yang pahit. Isinya pahit. Dulu buah manis, buah rambutan, durian, main adanya manis, tapi ditukar dengan buah-buah yang pahit. Bolehkah kita jual buah-buah yang pahit? Siapa nak beli? Kita pun tak nak guna lagi. Jadi pendapatan hasilnya sudah tidak ada lagi daripada kebun itu. Zawatai ukulin khamtin wa aslin, dan pohon-pohon yang jarang berbuah. Pohon saja ada tapi tak berbuah. Buat apa pohon yang macam tu? Pokok jantan. Dia datang pokok saja nampak tegak pokok ini, tapi jantan. Orang berbuah dia tak berbuah. Tak berbuah buat apa? Ini menyemakkan kebun saja. Wa syai'in min sidrin qalil, dan serta sedikit dari pohon-pohon bidara. Saya tak tahu pohon bidara di sini. Kalau di India, buah bidara satu buah yang sangat lazat, besar. Dia besar macam besar buah anggur, manis bidara. Tapi bidara di sini kita pernah dengarnya daun itu orang buat mandi orang mati. Daun yang masuk dalam baldi, siram air yang terakhir sekali dengan daun bidara. Dia katakan daun bidara ini dia boleh menahankan kulit ini daripada cepat musnah kulit ini. Tapi di sini daun bidara pun tak ada. Kalau ada pun orang tak gunalah. Saya tak dengar pula Ustaz Bilal mandi-mandi orang ni dengan daun bidara. Ada orang tak dengar. Saya rasa tak ada lah. Kalau ada tu kita dengar juga sekala. Patut di masjid ni ada tanam pokok bidara, gunakan daun itu untuk mandi orang mati. Tanam pokok supaya orang kenal ini adalah dia sidr namanya. Nabi kita pada malam Mi'raj, dia bawa naik sampai kepada Sidrat Al-Muntaha, pokok sidrah yang akhir sekali.
Pokok sidrah yang akhir maknanya apa? Pokok ni sebagai menandakan batas. Orang yang datang daripada bumi ni dia boleh naik sampai kat tu berhenti. Kawasan tak boleh melampaui kawasan Sidrat Al-Muntaha. Ditandakan dengan pokok bidara. Pokok bidara yang terakhir sekali. Pokok bidara yang akhir. Jadi seolah-olahnya pokok bidara ni menandakan kawasan larangan masuk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh naik sampai kepada tahap-tahap yang lebih tinggi lagi sehingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan menerima fardu sembahyang. Pokok itu namanya pokok Sidrat Al-Muntaha. Tapi pokok sidrah, pokok bidara di sana besar. Daunnya itu boleh berteduh di bawahnya. Daun boleh melitupi satu kawasan yang 500 tahun berjalan. Satu helai daun. Allah besarnya. Pokok dia itu daun, buah dia besarnya seperti qolah. Qolah ni qolah hajar. Dulu dia ada kabilah hajar. Kabilah ni dia pakai air dia dalam qolah-qolah besar. Buahnya sebesar qolah. Qolah air itu. Masjid kita qolah air pun tak kenal budak-budak. Pasal tak ada qolah. Qolah ni kata besar kubah ni lah ni. Tapi qolah di Malaysia ni pula kecil-kecil ni, dia muat satu baldi air pun qolah. Ni pun susah juga nak. Qolah tu tak ada nilai, dia besar kecil. Semua qolah. Qolah masjid negara tu, qolah tu buat ni, tapi dia tidak guna untuk buat ambil semayang. Kita bimbang budak-budak duk berlari-lari tu jatuh dalam tu. Tu qolah dia. Nah, betul. Di sininya ni pokok bidara tumbuh tapi sedikit saja. Zalika jazainahum bima kafaru. Itulah dia kami balas mereka disebabkan kekufuran mereka. Nikmat yang diberi hanya sekejap saja, selepas itu pula musnah. Itu balasan yang mereka dapati. Wahal nujazi illal kafur. Kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang yang sangat-sangat kufur, sangat-sangat ingkarkan nikmat Allah. Orang yang ingkarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kami balasnya dia ni musnah lebih awal daripada usia sepatutnya. Musnah. Jadi apa pengajaran yang kita dapati di sini? Bersyukurlah atas apa yang diberi Allah kepada kita. Kita memerhatikan nikmat yang diberi Allah kepada kita banyak dan terlalu banyak. Nikmat Islam dan iman satu perkara, nikmat makan, nikmat minum, nikmat hidup sihat, ini semuanya nikmat yang wajib kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa ja'alna bainahum